topik kita pada hari ini, iaitu kepada instrumen dalam pasaran, sifat dan peranan. Anda akan nampak semua ni berkaitan. Of course, bila kita melihat berkaitan ataupun correlation, di sinilah kenapa 3 tahun pertama bagi siapa yang ikut saya duk cerita pasal fundamental. Dan sekarang ni, saya pernah sebut 2017, 2016, 2015, even sebelum-sebelum tu, you guys will be surprised how technical I am. Saya tak trade fundamental. Saya ingat lagi, Zul fundamental. Orang duk sebut Zul fundamental, apa benda lah Zul fundamental kan? Benda sama, dia sama je, TP kat 100, benda sama je Pian. Saya duk sebut, kalau siapa ingat dulu, saya duk sebut, Zul, saya amat teknikal dalam trading saya. Siapa ingat saya pernah sebut benda tu? You'll be surprised. Tujuan saya berkongsi teknik fundamental sebabnya dalam analisa terdapat 4 benda. Terdapat 4 perkara. Ni kita, siapa yang nak ambil screenshot yang ini sekarang. Ni kita, ni, siapa nak ambil screenshot tu sekarang. Dah? Okey. Sebelum tu lagi. Sebelum tu orang sebut Zul fundamental. Tak, saya amat teknikal. Cumanya sebelum anda pergi kepada teknikal, saya menekankan pasaran bergerak satu. It's all one market. Satu financial market di mana duit beredar. Dalam analisa terdapat 4 perkara. 4 Yang pertama adalah analisa fundamental. Yang kedua adalah analisa sentimen. Yang ketiga adalah analisa intermarket. Dan yang keempat adalah analisa teknikal. Jadi apa yang saya buat, saya satukan kesemua analisa ni sebagai satu sistem dagangan. Sebagai satu sistem dagangan. Di mana kita faham asas dalam pasaran. Jadi apabila kita bercakap mengenai analisa fundamental, we are talking about the interaction antara policy makers, mereka yang membentuk polisi, dan juga kepada how the market react. Di mana kita ada kita ada dasar fiskal, apa yang kerajaan buat untuk cukai, perbelanjaan, levy, dasar dagangan dia. Itu adalah kepada polisi. Itu benda fundamental. Monetary, interest rate, itu polisi. Okey. Itu yang pertama. Dan bagaimana market react kepada dia. Kemungkinan untuk dasar fiskal diketatkan, kemungkinan untuk polisi monetary diketatkan, naik interest rate dan sebagainya. Yang kedua adalah sentimen. Sentimen basically ini adalah apa yang move the market. Apa yang move the market. Jadi kita ada dasar dia, lepas tu kita ada apa yang move market. Basically market move between the two extreme, di antara fear dan juga greed. Nampak dia punya progression ya. Jadi ini adalah kepada sentimen. Okey, kepada sentimen. Di antara perasaan takut dan juga perasaan tamak. Market bergerak macam tu. But we know because of factor innovation, inovasi innovation. Apa itu innovation? Galih, apa itu innovation? Satu produk yang sama boleh dihasilkan dengan
dengan kos yang lebih rendah, satu perkhidmatan boleh ditingkatkan, dia punya kecekapan disebabkan oleh inovasi. Jadi makin lama ekonomi makin efisien, makin lama GDP makin naik, productivity dibantu oleh innovation. The idea is productivity akan meningkat dan nilai dalam ekonomi akan meningkat. So dia punya skewed adalah kepada greed. Dia punya skewed lebih kepada greed, tetapi dalam market sedang sebab itu perjalanan ekonomi makin lama makin naik, makin lama makin naik. We are looking at that dalam indices contohnya, seperti yang ditunjukkan oleh apa kita nampak dekat indeks S&P 500, because of faktor innovation. Sekiranya satu ekonomi tu inovasi dia, produktiviti dia sama, makin jatuh dan GDP dia tak meningkat apa, kita akan nampak yang lebih lagging. Ni contoh dia yang lebih lagging because dia punya pertumbuhan ekonomi tu tak lancar, tak macam apa yang kita nampak dekat ini. Boleh? Lebih kurang. Itu lebih kurang dia. So, di sinilah disebabkan oleh faktor fear dan juga greed, kita ada instrumen-instrumen yang korespon, yang mengikut kepada sentimen apa orang beli semasa. Sebab anda kena faham, wealth ataupun aset ataupun duit tu, harta tu, dia terbentuk bukan daripada sudut hanya duit. Dia boleh dibentuk daripada sudut tanah, daripada sudut pegangan saham, bond, aset anda. Dia boleh jadi dalam bentuk, banyak bentuk. Lukisan, permata, whatever. Musangking, raja kunyit, tu gadis. Faham? Jadi dalam keadaan fear, pelabur akan mencari yang dianggap sebagai preservation of value, quality. Di sini dalam ekstrim, kita akan ada contohnya pegangan kepada cash, US dollar contohnya. Sebab dia senang ditukarkan. Masa ekonomi jatuh yang Malaysia dulu, tahun 2017-18, kita sendiri, kita nak keluar daripada Malaysia, anda bawa ringgit, anda nak tukar, orang tak terima tau. Kita sendiri kena pergi kepada pegang US dollar. Pada keadaan yang extreme fear, US dollar, kita ada benda yang dilihat sebagai stable, menyimpan nilai, kalis kepada inflasi yang tak terjejas akibat kadar faedah. Ini adalah kepada precious metal, gold, silver, dan kita juga ada benda-benda seperti yang kurang dilihat sebagai kurang liquidity, benda seperti arts, lukisan, dan ada intrinsic valuation yang tinggi. Ni orang tak cerita benda-benda ni kali. Lukisan satu, ada nampak kenapa orang nak duk sorok lukisan kan, bila kita ada perang apa semua kan, orang duk simpan lukisan dalam gua. Sebab faktor sejarah, preservation of culture. Tak payahlah cerita benda tu, cultural punya thing, culture punya arts. Ni benda-benda dia lah. Itu dalam extreme fear. Then kita ada yang extreme greed. Extreme greed ni orang akan mencari kepada yield. Ini adalah faktor risk. Ini adalah faktor risiko. Bila kita ada risiko makin tinggi, risk off, orang takut nak ambil risiko, then kita akan nampak untuk instrumen-instrumen macam ni yang meningkat, sebab orang akan membeli dia. Bila kita ada instrumen-instrumen yang bila kita ada yang orang mula nampak ekonomi bagus, memang duit banyak, bank call, kau nak duit tak? Bank call, dia kata nak duit tak? Kalau yang macam tu, itu adalah extreme greed. Dalam extreme greed ni kita akan nampak benda-benda yang variable, yang naik turun, yang spekulatif.
yang dilihat kepada growth, ya, sektor-sektor yang dilihat berpandukan kepada innovation, teknologi contohnya, consumer discretion, LV, produk-produk seperti perfume, tu contoh dia, Pink Diamond, jam Rolex, benda-benda macam tu, orang membeli barang yang luxury, tu contoh dia lah. Dan juga kepada pelaburan yang berisiko, sebabnya faktor yield, sama ada internal yield, intrinsic yield, kita punya kepuasan memakai contohnya. Di sini kita ada yang lebih kepada commodity base. Kita akan ada faktor growth. Ini akan lebih kepada faktor growth. Di sini kita akan nampak untuk komoditi. Komoditi meningkat harga. Kita akan nampak untuk derivatif. Orang akan membeli lebih banyak kegiatan spekulatif di sini. Dan kalau kita lihat kepada currency, kita akan lihat benda-benda yang seperti bila kita pasal komoditi, kita akan lihat kepada Comdols, Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar, itu akan disokong. Yang sebelah sini, Comdols. Okey. Orang akan melihat kepada beta, high beta punya ni, kepada yield, kepada pulangan yang lebih tinggi. Derivatif, kita akan nampak lebih banyak spekulatif menyebabkan tarikan untuk derivatif. Apa? Itu tak payah saya terangkan lebih lanjut. Cumanya kita akan nampak hartanah, aset seperti hartanah akan melonjak naik. Ni benda-benda dalam extreme greed. Okey. Ni adalah benda-benda yang dalam extreme greed. Jadi di tengah-tengah ni, ini dilihat sebagai keadaan optimum. Ini apa yang cuba policy makers, dia tak nak benda yang terlalu negatif, terlalu ekstrim. Dia nak keadaan ekonomi yang optimum. Mata wang tak kuat sangat, ekonomi tetap ada growth, harga tetap naik, tetapi tak terlalu tinggi dan ada acceptable punya level yang dia lihat. Dan di sinilah kesemua ni, faktor yang paling penting adalah something yang kita panggil sebagai liquidity. Faktor kecairan pasaran. Liquidity. Betul sekali. Liquidity. Kecairan pasaran. Birkin. Birkin. Zatul tak ada ini. Irina. Beli tudung baru untuk dia. Galih, beli tudung baru untuk dia. Ada banyak. Tanya dia, tudung apa dia suka. Okey. Liquidity. Ini adalah faktor liquidity. Jadi di sinilah apa yang central bank, apa yang policy makers buat daripada sudut cukai, bila dia nampak keadaan market, bila market dalam keadaan risiko, liquidity akan jatuh. Bila market dalam greed yang banyak, orang belanja, kau jual aku beli, engkau beli aku jual. Orang tamak, kita akan ada liquidity yang terlampau tinggi. Finding the right balance, equilibrium untuk liquidity, itu yang cuba dicari oleh ekonomis, yang sesuai kepada pasar. Of course, sebagai pengguna, consumer, kita nak yang lebih positif ni. Ini yang market, policy makers cuba cari. Apa tahap kadar faedah yang sesuai, apa tahap GDP yang sesuai, inflasi yang sesuai, kadar pengangguran yang sesuai. Kadar pengangguran terlalu rendah pun tak bagus juga. Pelabur datang, dia buka kilang baru, tak ada pekerja, semua orang bekerja pun tak bagus juga. Dia kena bawa pekerja luar, kita akan ada clash of culture, clash of religion dan macam-macam lagi yang boleh menyebabkan social punya disturbance. Tak apa. Fahamkan benda ni. Setiap aset dalam pasaran tu, dia mempunyai peranan dia dalam market. Okey?
Dan daripada kesemua movement ni, kita ada untuk instrumen-instrumen yang boleh kita nampak kaitan dia. Contohnya, bila kita nampak US dollar kuat, apa jadi kepada pasaran? Bila kita nampak indeks naik, apa jadi kepada pasaran? Di sinilah faktor analisa yang keempat. Nampak tak? 3711 adalah satu sistem yang pembacaan market yang melihat kepada dinamik, kepada kesemua ni. Ini yang saya buat. Bukannya buat elite wave. Orang ingat saya buat elite wave. Tak. Saya buat kesemua ni. Keempat ni dalam satu sistem, satu model pasaran. Irina. Saya melihat kepada satu model pasaran berdasarkan semua ini. Itu yang kita cerita hari-hari tau. Dan kita melihat kepada analisa teknikal. To give us an idea apa yang sedang berlaku dalam sentimen dan apa yang sedang dilihat oleh policy makers. Ini yang kita buat hari-hari. Faham? Itu yang kita buat hari-hari. Di mana kita give a meaning kepada satu tempat yang menyatakan segala-galanya dalam market. The idea is efficient market theory, efficient market hypothesis where price reflect whatever dalam pasaran. Dekat chart tu, whatever info yang market maker tahu, yang commercial trader tak, yang retail trader tahu, commercial punya transaction, dia dah ditunjukkan dekat chart. Sebab why saya refer kepada chart? Sebab itu adalah satu yang saya lihat sebagai objektif. Of course, kita akan ada spike, ada apa-apa. But those are beyond our control. Itu kita tak dapat nak kawal. There will be movement yang tak apa-apa kan. 15 Januari tahun 2015, SNB bom, benda-benda macam tu kita tak dapat nak kawal. But apa yang kita dapat kawal adalah dalam dagangan ni dua benda je. Kita disiplin pakai sistem, kita disiplin kepada pengawalan equity kita. Dua benda tu. Jadi kepada sistem dagangan tadi, kepada model pasaran, kepada teknik lah, in other word, kita disiplin dia pakai dia. Dan sambil tu kita pantau prestasi dia. Di sinilah di mana kita melihat kepada analisa teknikal. Dan saya cuba cari satu analisa teknikal untuk menjelaskan benda-benda ni. Tak payah pakai heat map. Pakai heat map kalau anda ada. Kalau ada, pakai boleh. Kalau tak ada, jangan pakai. Okay? Jadi, the thing is, dalam sistem dagangan anda, kita letakkan satu cara untuk kita nak baca pasaran. Teknik ada beribu dan kali. Saya sendiri kalau nak tanya teknik, ada beratus teknik. Ada beratus teknik. Tujuan saya pernah tunjukkan heat map dahulu sebab saya nak anda faham correlation. Saya nak anda faham correlation. Bilanya mana-mana instrumen tu aktif didagangkan because of apa yang jadi kepada sifat dia dalam session. Session Asia, kita tahu China kepada commodity market. Sesi Eropah banyak kepada interest rate, London, spekulatif. Kepada sesi US, banyaknya kepada, not really banyak apa-apa. Dia banyak kepada apa yang the whole market satu hari itu punya transaksi dan juga kepada interest rate, kepada treasuries. Itu saja. Dan kalau nak pakai teknik, saya pernah kata, kalau nak mana-mana teknik, anda pergi luar rumah, duduk 5 minit, nampak 5 biji kereta putih, lalu anda buy. Buy kat mana? Tekan buy. Kalau tak nampak 5 kereta putih dalam masa 5 minit, anda sell. Itu pun teknik. Tapi adakah segala-galanya kepada teknik? Tak. Adakah segala-galanya kepada pemahaman pasaran? Tak. Tapi segala-galanya kepada disiplin anda. Dan kalau nak improve trading, bukan teknik.
Teknik semua bagus. Ya, teknik semua bagus. Anda cari teknik, percayalah, anda takkan habis cari teknik. Sampai bila-bila, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak habis. You want to improve, anda improve position sizing model. Bukannya teknik. Teknik semua bagus. Asalkan dia adalah satu yang tetap. Ya? Rahsia dalam trading bukannya teknik. Tak ada. Bukan newbie, bukan oldie, bukannya baru, bukannya lama. Rahsia dalam trading adalah position sizing model. Itu rahsia dalam trading dan disiplin anda. Teknik beli nombor, boleh. Semua bagus, semua bagus. But apa yang saya tunjuk kepada anda adalah satu model, satu model pembacaan market yang saya buat. The whole thing, di mana saya cuba cari satu kaedah analisa untuk menjelaskan all this correlation. Dan apa saya dapati daripada sudut fear and greed dan apa saya nampak dekat chart adalah peranan. Contohnya kita ada US dollar. US dollar adalah mata wang yang paling banyak didagangkan. Daripada 6.6 trilion dolar transaction harian, we are talking about over 80% yang melibatkan US dollar. Saya rasa dekat sini ada. Over 80% melibatkan transaksi some sort of US dollar. Ini berdasarkan BIS pada tahun bila? 2019. Tahun depan, April, kita akan ada report ni sekali lagi. Tahun depan. April 2022. Dan kita pada waktu ini, transaksi harian adalah 6.6 trilion. Jangan guna 5 trilion tu. 5 trilion tu laporan tahun 2016. Itu je Jo. Bila tak bagus, sistem kita tak baca market betul, tak baca market dengan tepat, anda kurangkan trading, kurangkan position size. Itu je. Repeat benda sama. Dia masalah yang kaki nak kaya awal. Itu. Kalau anda buat benda tu, tolong jangan trade. Kayap ada. Tak kayap hari ini, kayap besok. Jangan. Mengarut. 10% setiap bulan. Ada orang boleh buat. Bagi tahu saya. Dan konsisten. Saya nak melabur dia. Saya nak melabur dia. Kita test dulu 10,000 ke, 1,000 ke. Kita test dulu. Kalau dia boleh buat 10% setiap bulan, saya bagi balik 5% kepada dia. Tapi itu yang kita selalu dengar kan. 10% setiap bulan. Jangan tengok berapa pulangan dia. Tengok dia punya drawdown. Kalau buat 10%, anda boleh jaga drawdown 5%, separuh. Itu bagus. Tapi anda sedang mengalahkan banyak trader hebat dunia. Soros pun tak boleh buat. Tapi itu yang banyak claim. Jadi gunakan 6.6 trilion dolar. Jangan tunjukkan anda tahu pasal market. Dan lebih 80% dia, anda mesti nampak. Ini statistik daripada BIS, bukan saya. Bahawa 88.3% melibatkan US dollar. Itulah, itu kita punya benchmark S&P. Itu banyak hedge fund punya benchmark tu Pian. Selain daripada S&P adalah Russell. Kalau nak tahu antara yang ni hedge fund banyak kepada Russell, bukannya S&P. Pian, S&P. Banyak yang kita selalu dengar yang retail duk cerita S&P kan, tak Russell sebab dia lebih wide. Jadi kalau pelabur tu dia akan lebih tengok pada yang lebih wide. So if you can beat that return from, maksudnya growth, maksudnya kenaikan daripada awal tahun sampai hujung tahun ataupun kuarter Russell, you are doing great. Okay, so 80% lebih melibatkan US dollar. Di sinilah kenapa US dollar adalah king. Nak tak nak, anda ceritalah. Kita nak pakai Dinamas lah, China lah, apalah. Macam mana pun, statistik menunjukkan lebih 80, hampir 90% melibatkan US dollar. Jadi apa-apa pun US dollar masih nombor satu. Itu mata wang utama.
Nombor 2, kita ada euro. Ini mata wang daripada yang diguna pakai oleh banyak negara. Saya pun dah tak ingat dah. 19 negara daripada 20 lebih negara dalam European Union. Dan kita daripada sudut satu blok, satu ekonomi, dia dilihat sebagai nombor 2. Tapi sebagai single ekonomi dia kalah dengan China. Itu berdasarkan statistik pada tahun lepas. Jadi kita masih European Union tu, euro tu adalah mata wang nombor 2. Dan laporan BIS juga menunjukkan yang sama. Baik. Mana BIS kita? Euro lebih 38. Sebab apa dia boleh overlap ni? Mungkin ada EU. Sorry. Sebabnya pair yang paling banyak 20 lebih peratus melibatkan USD dengan euro. Itu adalah pair yang paling banyak didagangkan. Liquidity yang paling tinggi, volume dagangan yang paling tinggi tetap euro US dollar, disebabkan oleh ekspor di antara ekonomi nombor 1 dengan nombor 2 sebagai blok. China, ya, China. Okey, nombor 3 adalah JPY. Jadi euro tadi peranan dia sebagai second fiddle. Ini sebagai second fiddle. Dia juga adalah satu mata wang yang dianggap sebagai funding currency tau. Sebab interest rate dia rendah. Jangan lupa dekat Europe dia punya rate tu ada sekitar kosong. Refinancing rate dia kan sekitar kosong. So dia adalah satu funding mata wang funding. Sebab itu ada nampak kalau macam masa stock market tengah jatuh, euro AUD naik. Antaranya euro AUD naik, euro NZD, antara sebab je lah. Kita nampak dia mencanak-canak naik. Itu antara sebab dia. Okey, itu adalah untuk euro. JPY berkait rapat dengan sentimen. Sebabnya ada 2. Satu adalah daripada sudut Japanese punya fund. Japan punya fund tu sendiri. Dia orang sendiri melabur kat luar. Antaranya banyaknya pegangan kepada foreign asset. Dalam negara sendiri dia adalah bulangan yang tak tinggi. Interest rate rendah, inflasi rendah. Nampak kalau inflasi terlalu rendah. Dan kita juga akan ada pelabur luar yang menggunakan yen sebagai funding. Jadi apabila kita ada sentimen positif, dia orang bawa yen tukar kepada mata wang lain. Sebab tu yen rendah. Sebab dia melabur ke tempat lain, ditukar dengan mata wang lain. Jadi bila ekonomi tak bagus, dia orang keluar daripada pegangan dia, balik semula kepada yen. Itu adalah yen lah. Ini banyak berkenaan dengan sentimen. Yang keempat, kita ada chef. Okey. Chef berkait rapat dengan euro dan berkait rapat dengan sentimen. Sebabnya kita ada syarikat-syarikat besar ni, bukannya dia orang beli chef, sengaja beli untuk trade tau, kalau nak faham. Bila kita ada bila kita ada yang keadaan tak bagus, syarikat-syarikat ni keluar daripada pelaburan dia, keluar daripada pelaburan kat KLSE ke, dekat mana ke, dan dia orang bawa balik, simpan duit, simpan cash. Dan banyak syarikat-syarikat besar ni, dia orang punya headquarters dekat Switzerland. Bukannya dia sengaja nak beli chef, dia balik dia simpan balik duit dia, keluar daripada dia punya pelaburan. Kenapa dekat Switzerland? Sebab dia punya kadar cukai, headquarters company ni dekat Switzerland. Sebab dia punya kadar cukai dekat Switzerland tu rendah. Itu sebab dia. Itu yang orang panggil safe haven flow, safe haven. Bukannya apa, dia orang ni tukar balik kepada dana asal dia dalam Swiss franc. Itu sebab dia.
Bukannya sengaja orang nak pergi beli chef, nak beli apa tu. Okey. Nombor 5 kita ada Comdols. Comdols, kita ada Australia dollar, kita ada New Zealand dollar dan kita ada CAD. Ni New Zealand, AUD, New Zealand dan juga Canada dollar. Ini berkaitan dengan komoditi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lagi satu lagi? Euro, JPY, Chef. Betul lah. AUD, AZD, CAD. Ini adalah mata wang utama yang didagangkan. Ada soalan mengenai benda ni? Jadi, apa yang saya buat adalah bila saya lihat dan study cat-cat utama ni, kita ada setiap ini dia ada indeks dia tau. Kalau anda tengok kepada contohnya kat sini mana cat kosong tadi. Okey. Anda cari Euro Index. Euro Index. Ada kat sini. Adalah. Saya pun tak ingat. Dia punya dekat sini ada ke tak? Masih tak saya save. Saya tak tahu saya simpan lagi ke tak. Tak ada. Saya tak simpan. Okey. Kita setiap mata wang ni dia ada indeks dia, GBP index, semua mata wang kita ada yang anda familiar ada US dollar index, dan itu yang ramai yang familiar lah, Japanese yen index. Dia semuanya ada indeks dia. Dan bila kita bandingkan charts, saya dapati kepada instrumen ni kita dapati untuk indeks, ini pergerakan dia. Tak kisah anda ambil UK ke apa ke, tak kisah. Dia nampak tau. Kita boleh nampak kat mana hala tuju dia lebih jelas. Simple kali. Kalau anda pelabur, anda nak simpan yuan tak? Knowing yuan tu dia boleh ada capital control. Maksudnya kerajaan dia boleh buat apa sahaja dengan mata wang dia. Sebab mata wang offshore, mata wang yuan ni dia ada dua. Onshore dalam China dan offshore luar China. The thing is, dia punya mata wang ni is still masih ada capital control. Maksudnya aliran keluar tu, kalau anda melabur dekat China, kalau anda melabur dekat China, tapi anda nak bawa keluar duit anda, certain jumlah saja anda boleh keluarkan direct. China bukan buat yuan digital, tak tahu. Saya tahu dia orang tengah study pasal nak buat satu digital yuan. Tapi kalau knowing cara dia, saya tak nampak dia akan kontrol juga. Bukan dengar kata, memang ada dia orang buat. Tengah nak buat, tengah study nak buat. Tapi I don't think US dollar pun Fed tengah bincangkan untuk buat digital dollar. Apa bezanya dengan mata wang sekarang? Apa bezanya dengan duit tu bukan hanya cash. Dia boleh, anda punya Maybank to you tu dalam bentuk digital. Jadi apa bezanya? Apa bezanya? Bimon? Some sort of payment system. Saya nampak itu je lah. The blockchain technology di mana senang nak move duit. Tapi do you think Chinese government will be very tak control ke benda tu? Itu je beza dia, cuma dia control by government. Sekarang ni China lebih kepada untuk elakkan monopoli other than government. Cerita dia simple je. Saya nak tengok apa saya nampak dekat chart. Itu saja. Saya nampak dia jatuh.
dan ada trend, saya sell. Saya nampak dia naik, saya buy. Itu lebih senang untuk kita boleh cerita bahas mengenai all this fundamental, tapi kalau benda tu tak nampak dekat chart, anda nak trade macam mana? Okey kali. Okey. When kita bercakap mengenai duit, ini duit. Dia dikeluarkan oleh bank pusat. Okey. Bagi kita, bagi pengguna, other than bank pusat, duit ni adalah aset. Itu adalah kita punya duit lah, kita punya aset. Okey. Bagi sebuah bank pusat, duit tu adalah liability. Bila dia terbitkan ataupun keluarkan ataupun produce duit, dia kena letakkan satu garanti untuk payment nilai duit tu. Dia cetak RM1, there must be RM1 sebagai dia punya collateral, sebagai jaminan untuk bayaran. Satu penilaian, satu benda. Dia ada banyak sistem lah, depending kepada bank pusat punya sistem. Dan dia akan, itulah sebagai satu IOU. Dia kena wujudkan satu nilai lah. Dia tak boleh just print duit. There must be some sort of, kalau dulu kita ada something kita panggil gold standard. Banyak ni duit diterbitkan, dan kita ada satu untuk satu simpanan gold, satu simpanan emas untuk sandaran nilai duit. Itu sandaran emas. Malaysia last kali tahun 81. US dan banyak ekonomi lain sehinggalah Bretton Woods. Itu tahun 70-an. Lepas itu kita ada sistem fiat. Nilai duit tu diapungkan. Dan dekat bank pusat, bila dia produce ataupun keluar ataupun terbitkan satu nilai duit dalam ekonomi, 4 trilion ke berapa ke untuk US contohnya, dia kena wujudkan satu guarantee of payment. Sama ada reserve dia, sama ada some IOU paper dia yang menjadi liability kepada dia. Okey. Kenapa saya cerita benda tu? Sebab kalau kita ada digital money, the value of that digital money will be based on apa? It cannot be fiat. Will it be still on fiat system, apungan penilaian, kalau dia diapungkan secara bebas dalam pasaran? But apa collateral kepada this fiat money, kepada this digital money? That is what I want to know. Saya duk baca dia punya paper pasal all this digital paper. Apa dia punya underlying, apa dia punya sandaran tu. Nampak tak Bian? Itu persoalan utama yang ditanya oleh ekonomis. Untuk kripto contohnya, kalau dia sebagai satu pembayaran. Sebab itu dalam pelaburan orang tak tengok kripto sebagai satu untuk pembayaran punya untuk bayar. Kita bayar pakai Bitcoin. Itu tak. Sebaliknya orang tengok dia sebagai satu asset commodity. Some sort of commodity digital. The thing is, nilai dia, kalau kita keluarkan duit dalam bentuk digital, nilai dia will be what? Based on apa? Adakah dia sebagai fiat sekarang ni? Dan apa dia punya sandaran tu? There must be something. Itu sebab dia. There must be some control di mana kita lihat kat mana harga mahal, kat mana harga murah. We can talk about this sampai besok. Sovereign Wealth Fund. Boleh tengok kat Malaysia apa jadi kali. Sovereign Wealth Fund. Pergi Google, lepas tu letak nama Malaysia belakang dia. Dan baca sendiri apa jadi. Faham? Try Google. Sovereign Wealth Fund. Lepas tu letak Malaysia belakang.
Banyaklah cerita belakang dia. Okay. Jadi, we can talk about all this. Tapi macam mana kita nak trade? 5 minit lagi. Macam yang penting ni, macam mana kita nak interpret market ni? Yes, mungkin gold digital. Tapi apa value dia? Value dia kepada teknologi behind dia, blockchain. But how can anda nak pegang pelaburan yang mana, soalan saya kepada kripto, bagaimana, saya ada beli, don't get me wrong, I don't have anything against crypto. I myself holding crypto. Anda lihat satu pergerakan yang hari ini harga 100, besok harga 5,000, lusa harga 50,000, tulat harga 60,000 dan kemudiannya turun 20,000. How do you define wealth dalam bentuk yang volatile macam ni? Satu hari nilai anda milioner. Besok anda trillionaire. Lepas tu anda je, tak ada apa-apa. How do you put it that way? How stable is your portfolio? Jadi anda kena fikir benda ni. Jadi if you want to put here, make sure it's not anda punya main equity. Ramai yang main ikut-ikut je. Study benda ni. Yes, ia satu bentuk pelaburan kalau tanya saya, tetapi it is very volatile, di mana anda tak dapat. Hari ni anda ada 50,000, besok ada tinggal 5,000 dalam tu sebab nilai dia jatuh. Lusa tiba-tiba jadi 100,000. Anda pun tak dapat nak define berapa duit anda ada. Tu masalah dia. Faham tak? That's why anda nampak futures, derivatif diwujudkan untuk kripto, sebabnya dia nak stable kan. Pada waktu ini kita masih di peringkat awal lagi. And we are looking at volatility. Sebab tu saya katakan tadi, tunggu satu lagi jatuh, saya masih tetap membeli. Tapi saya takkan gunakan duit equity modal asal saya. Duit market yang dah ada untung, saya letakkan kat situ untuk simpan. Faham? Duit market. Bukan duit sampah tu. Mana ada duit sampah? Rezeki Allah tu. Okey, faham? So, apa yang saya buat, saya nampak bila saya lihat kepada indeks, we are looking at well-defined, very defined punya structure. Define, ini naik. Dan bila saya bandingkan all this move, dan kita bandingkan contohnya dengan pergerakan dolar, pergerakan apa semua ni, pergerakan dolar, kita bandingkan dengan indeks, dengan apa, dolar punya movement, ini adalah untuk DXY. Bila kita bandingkan ini lebih sideways. Dan kalau kita bandingkan dengan yen, mana yen saya? Bila kita bandingkan dia dengan yen, yen pun bergerak lebih sideways. Yes, jatuh, tapi ini adalah sebab US dollar. Kalau kita tengok yen pair, you are looking at pergerakan yang sekarang ni lebih sideways. Yes, that's why kalau anda nak pegang untuk ni, you are not looking at shorter time frame untuk kripto. Anda pegang untuk yang lebih panjang, tempoh yang lebih panjang. I don't have anything. Saya sendiri membeli. Tapi bukan masanya sekarang. Okay. You are looking at more sideways pada waktu ini. Sideways, not well defined. So, apa yang saya dapati adalah, itulah sebabnya kita come up dengan satu sistem. Dengan perkaitan semua ni, kita come up dengan something yang saya panggil sebagai market dynamic. Di mana kita asaskan kepada Elliott Wave
Untuk pergerakan yang jelas tadi dekat indeks, di mana di sinilah kita melihat berkaitan di antara semua ni. Kita tak cerita lagi mengenai ETF, kita tak cerita lagi mengenai individual stock, kita tak cerita lagi mengenai banyak benda, tapi segala-galanya is all kepada all this movement yang jelas dalam indeks, di mana kita faham sifat-sifat dia. Wave 1 tak menentu, wave 2 biasanya satu correction yang dalam, wave 3 dengan momentum, wave 4 shallow, wave 5 dengan momentum yang lebih rendah. Dan di sini kita nampak bila indeks mengukur wave 3 dengan momentum, kita nampak untuk yen sebagai single jatuh dan US dollar salah satunya akan sideways di antara tiga instrumen utama. Dan segala-galanya saya masukkan everything, analisa fundamental, sentiment, intermarket dan technical dalam satu sistem yang saya panggil sebagai 3-7-11. Itulah model yang saya guna pakai. Okey, jumpa malam nanti. Itulah segala-galanya apa yang saya pakai. Based on kesemua ini. Based on kesemua ini. Dan pada hari besok apa topik kita kali? Besok apa topik kita? Kita pun dah habis masa. Nanti kita akan ceritakan mengenai all this movement dekat charts dan bagaimana untuk anda memahami market dynamic. Dan inilah sifat-sifat kepada instrumen dan berdasarkan all this correlation dalam pasaran. Okey? Bukannya cuma tengok buy sell, tak. All this ada dalam nota dan semua ni saya letakkan nota. Kita hari-hari pun cerita benda sama. Jadi itu saja. Besok Wyckoff tak ada. Semua bagus. Tapi untuk 3-7-11 adalah kepada Elite Wave. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 nanti. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.